Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton yang sedang mengikuti program Bicara Ummah pada kali ini. Bersama saya, Raja Nur Azrin bin Raja Yunus selaku moderator pada program Bicara Ummah seri pertama ini. Hari ini, 28 Oktober tahun 2020 merupakan hari bersejarah kerana kita akan bawakan kepada anda satu program yang sangat baik untuk kita semua, iaitu yang kita namakan sebagai program Bicara Ummah untuk tatapan rakyat Malaysia. Jadi bagi penonton yang sedang mengikuti siaran ini, bolehlah like dan share seramai mungkin supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada program yang kita laksanakan sekarang. Jadi tajuk Bicara Ummah yang kita bawakan pada anda pada program Bicara Ummah siri pertama ini ialah kepimpinan soleh berintegriti dari aspek politik. Jadi satu tajuk yang saya kira cukup penting untuk kita bicarakan di tengah-tengah suhu iklim politik negara yang masih panas, yang dalam keadaan tidak menentu, dalam tambah lagi dengan wabak pandemik COVID-19 yang masih lagi belum menampakkan reda atau susut. Jadi jadi untuk mengupas dan mengulas isu yang kita bawakan ini, kita bawakan kepada anda seorang tokoh yang tidak asing yang sudah dikenali ramai, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ni Omar bin Ni Abdul Aziz. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi untuk penonton makluman, memandangkan ini merupakan program siri pertama kita, jadi eloklah saya memperkenalkan program ini. Program ini dinamakan sebagai program Bicara Ummah yang akan bersama dengan tokoh itu Ustaz Ni Omar bin Ni Abdul Aziz yang kita akan laksanakan secara bulanan. Dan program ini merupakan anjuran Pioneer Global Resources and Development Sdn Bhd yang akan mengupas isu-isu semasa ummah bertemakan kepimpinan, masyarakat dan juga pembinaan bangsa. Dan tagline untuk program Bicara Ummah ini ialah Bicara Ummah, membina insan berilmu dan berintegriti. Jadi teruskan bersama kami sehingga ke akhir siaran, kerana di akhir nanti sekiranya ada persoalan yang anda ingin ajukan di ruangan chat, insya-Allah kita akan ajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz. Jadi Ustaz, kita akan mulakan Bicara Ummah pada siri yang pertama ini. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, saya kira elok sekiranya kalau kita boleh mendapatkan pencerahan daripada Ustaz berkenaan dengan definisi ataupun tafsiran perkataan integriti itu sendiri menurut perspektif Al-Quran, hadis, dan juga mungkin Ustaz juga boleh bawakan contoh-contoh yang berdasarkan Quran, hadis dan juga sirah para sahabat. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, antaranya dengan sama-sama kita tambah ataupun kita kukuhkan lagi ilmu dan penghayatan serta kefahaman dan penghayatan kita terhadap kehendak dan tujuan matlamat utama penciptaan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk, khususnya kita manusia. Tidak ada tujuan utama melainkan adalah untuk sama-sama kita beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mampu menzahirkan kita ni adalah seorang hamba dan Allah Ta'ala adalah Maha Agung, Maha Pencipta
Dialah yang beri rezeki, dialah yang menghidup dan mematikan kita dan akan menghidupkan kembali kita di akhirat kelak dan akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan niat dan amalan kita. Yang mana kita faham ibadat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang diterjemahkan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadat yang merangkumi seluruh bidang kehidupan kita, termasuk usaha kita untuk memberi kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia manusia ataupun makhluk yang bernama haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan serta segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadat yang sebenar. Yang keduanya, tajuk yang sama-sama kita bincang pada pagi ini adalah satu tajuk yang besar dan sebenarnya ramai di kalangan kita, sama ada ahli politik, sama ada ahli akademik, sama ada alim ulama ataupun tokoh-tokoh masyarakat, aktiviti, tokoh aktivis, semuanya mempunyai kemampuan dan kelayakan sebenarnya untuk mengupas tajuk yang besar ini. Dan sebenarnya kita boleh bersepakat bahawasanya tajuk ini penting untuk kehidupan kita, sama ada berkaitan dengan kehidupan peribadi, kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi, lebih-lebih lagi yang membabitkan pengurusan sesebuah negara. Jadi sama-sama kita kupas tajuk ini, iaitu yang berkaitan dengan kepimpinan soleh yang berintegriti dari aspek politik. Setiap kalimah mempunyai makna yang tersendiri. Kita asasnya sebagaimana yang kita faham, kita sebagai hamba Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai khalifah Allah. Maknanya itu pun dia merupakan tanggungjawab. Dia termasuk dalam makna ataupun isu kepimpinan. Kalau kita baca ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang yang dia bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu kefahaman asas yang diajar dalam Islam. Dalam hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu juga menggambarkan kita adalah pemimpin. Paling kurang kita pemimpin kepada diri kita. Kita bertanggungjawab kepada diri kita. Kita bertanggungjawab sebenarnya kepada keluarga kita. Kita sebenarnya bertanggungjawab kepada masyarakat, kepada organisasi, termasuk kita bertanggungjawab dalam pengurusan sesebuah negara. Apatah lagi jika sekiranya kita diberi amanah, diberi tugas, diberi tanggungjawab untuk memimpin sesebuah organisasi, sesebuah negara dalam segenap sektor pengurusan bagi sesebuah negara tersebut. Maknanya kita semua adalah pemimpin, dan apabila sebut pemimpin, kita bertanggungjawab. Soleh, dia kalimah Arab. Dia memberi makna baik. Orang Kelantan panggil juruh. Pemimpin yang baik, pemimpin yang juruh. Dia rentas bangsa, rentas etnik, rentas kumpulan, kelompok. Maknanya semua orang boleh menerima mana-mana pemimpin yang soleh. Maknanya mana-mana pemimpin yang baik, mana-mana pemimpin yang juruh. Apabila pemimpin itu soleh, apabila pemimpin itu baik, maknanya dia tidak fikir untuk diri dia dan kelompok dia saja. Tapi dia fikir tentang diri dia, kelompok dia, bahkan dia rentas untuk
satu organisasi, untuk sebuah negara, rakyat, warga negara yang ada dalam satu negara, termasuk negara kita Malaysia. Itu maknanya pemimpin yang soleh. Dan sebenarnya dalam Quran pun kita tengok macam mana antara doa kita melalui ayat Quran, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Kita sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam kelompok orang yang soleh. Dalam doa kita juga, Allahumma tawaffana muslimin. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya matikan kita dalam keadaan soleh dan keadaan baik, dalam keadaan muslim, menyerah diri sepenuh kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ahyina muslimin, hidupkan kita, terutamanya semasa kita berada atas dunia ini, dalam keadaan kita menerima yang baik, kita menolak yang jahat. Wa alhiqna bis salihin, dan masukkan kita dalam kelompok orang yang soleh. Nabi Ibrahim juga dia ada berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku ilmu yang luas, ilmu yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhan. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku dalam kelompok yang soleh. Apatah lagi kalau kita ni seorang pemimpin, mestilah kita kena berikhtiar untuk menjadi pemimpin yang soleh, yang baik, yang memberi manfaat kepada rakyat keseluruhan. Kalau kita sebagai contoh sebagai seorang pemimpin politik. Baik, yang seterusnya berkaitan dengan integriti, yang kita kata fokus utamalah tajuk kita. Integriti ini secara umumnya dia berkait dengan sifat-sifat yang baik sebenarnya. Sifat jujur, sifat benar, as-sidq, sifat amanah, sifat adil, pemimpin yang ada rasa tanggungjawab, yang cekap, yang ada unsur kebijaksanaan. Secara umumnya kita boleh sebut pemimpin yang berjiwa besar. Setengah ulama dia sebut integriti ini ada kaitan dengan dalam bahasa Arab dia juga sebut an-nazahah. An-nazahah maknanya al-bu'du 'anis su' wa tarkus syubuhat wal khiyanah. Pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang bersih, yang menolak akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai dan sikap yang buruk, meninggalkan perkara yang syubhat, apatah lagi perkara-perkara yang haram, dan meninggalkan sifat-sifat terutamanya contoh macam al-khiyanah, khianat, tidak tunai janji, rasuah, dan sifat-sifat yang tidak menggambarkan dia seorang pemimpin yang berintegriti. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut kisah tentang Habil dan Qabil. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima amalan, kerja buat kita, aktiviti harian kita dengan sifat yang bertakwa. Sebahagian ulama dia tafsirkan makna takwa ni adalah tanazzahu an asya' minal halal. Dia pastikan kemasukan dia, amal, kerja buat dia, aktiviti harian dia, pengurusan termasuk pentadbiran negara, pastikan berkait dengan halal dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Maka dia disebut al-muttaqin. Dalam Quran juga disebut tentang sifat yang berkaitan rapat dengan ciri-ciri orang yang berintegriti. Kaitan dengan kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib serta dua orang anak perempuan dia. Dan sebenarnya melalui kisah ini juga kita boleh faham tentang integriti dan kepentingan pemimpin yang berintegriti ini tidak hanya fokus kepada diri dia semata-mata, walaupun dia ada kekuatan, dia perlu pada pembantu. Dia perlu pada penasihat yang tulus, yang jujur,
dan dia mempunyai rakyat yang bertanggungjawab. Kalau kita sebut Nabi Musa pada masa itu sebagai pemimpin, dia ada penasihat dia, iaitu Nabi Shu'aib. Dia ada rakyat dia yang ada jati diri, iaitu 2 orang anak dia. Yang macam mana dia sebut apabila nak pilih pemimpin yang mempunyai kriteria sifat-sifat menggambarkan integriti seorang pemimpin. Kalau dalam ayat disebut ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. 2 sifat utama iaitu al-qawi, al-amin. Al-qawi ini dia berkait dengan adil, dia berkait dengan amanah, dia berkait dengan mempunyai ilmu pengetahuan, dia berkait dengan mempunyai kepakaran dalam bidang termasuk dalam pengurusan negara daripada aspek pentadbiran negara, keuangan, pendidikan, kemasyarakatan dan yang berkait. Itu al-qawi yang perlu ada. Setiap pemimpin juga perlu pada ketegasan, perlu berani membuat keputusan-keputusan yang baik, yang memberi pulangan yang positif kepada negara dan rakyat. Dalam Quran, ayat lain juga ada disebut innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwah. Al-Quran ni adalah datang daripada Allah Ta'ala melalui malaikat dan ada kekuatan di situ. Pada Nabi SAW ada quwwah, ada kekuatan, ada integriti. Al-Quran kalam Allah yang mana kita tahu ada kekuatan tersendiri. Malaikat yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk urus interaksi dengan Nabi Muhammad SAW juga ada kekuatan. Jadi antara sifat kriteria utama integriti ini adalah al-quwwah yang kita sebut kekuatan. Dan Nabi Yusuf juga alaihi salam, apabila dia ada kekuatan ini, dia minta supaya diberi peranan kadang-kadang. Mana ada masa-masa tertentu kita boleh tonjolkan diri kita untuk menyelamatkan satu-satu organisasi ataupun sesebuah negara. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, ij'alni ala khazainil ard. Mana kalau diberi pilihan dengan kekuatan yang ada pada aku minta supaya diberi peluang untuk aku urus negara ni di sudut kewangan khususnya, di sudut ekonomi khususnya. Kerana apa? Inni hafizun alim. Kerana aku ada kepakaran, aku ada pengetahuan, al-quwwah tadi. Yang kedua, hafiz aku boleh jaga, maknanya disebut amanah, di sudut al-amin. Jadi ciri yang kedua, selain daripada al-quwwah ada kekuatan tadi yang kita sebut, dia ada al-amin, iaitu amanah. Dia bertanggungjawab. Kalau kita orang Islam, dia takut kepada Allah SWT. Dia pegang tanggungjawab ni bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi atas dasar rasa bertanggungjawab untuk beri kebaikan, untuk laksana amanah tugas tanggungjawab. Dan dia ingat sebenarnya setiap apa yang dia buat, sebenarnya dia berkait dengan dosa pahala. Dia berkait dengan syurga neraka. Itu al-amin. Itu amanah sebenarnya. Jadi sekiranya dalam sesebuah negara contohnya, kita perlu pemimpin yang berintegriti. Kalau kita nak huraikan integriti ini daripada 2 sifat utama, iaitu al-quwwah dan al-amin, amanah, ada kekuatan di sudut kepribadian, di sudut keadilan, di sudut mampu memberi kebaikan kepada sesebuah negara, dan dia bertanggungjawab, dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang terbaik dan inilah yang dipanggil integriti. Sebab itulah kita sebut dalam mana-mana kepimpinan, termasuk dari aspek politik, isu ini, aspek ini sangat penting sebenarnya dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Satu takrifan atau satu definisi yang sangat baik berkenaan dengan integriti. Dan juga tadi kita dengar bagaimana Ustaz menyebut tentang Nabi Yusuf, bagaimana dibolehkan untuk kita menampilkan diri saat kita diperlukan, terutamanya sekiranya kita mempunyai kepakaran dalam satu bidang untuk menyelamatkan keadaan. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak teruskan kepada soalan kita yang seterusnya, iaitu sejauh manakah nilai integriti ini penting dalam aspek politik kenegaraan, dan juga apakah kesan kepada negara dan khususnya kepada rakyatnya jika pemimpin sesebuah negara itu tidak berintegriti. Silakan Ustaz. Ya. Integriti ini penting. Kalau sekiranya kita nak mana-mana negara, termasuk negara kita Malaysia yang semua warga negara insya-Allah rentas bangsa, rentas agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau kita sebut kita ni rakyat Malaysia, tentulah kita rasa penting pemimpin politik khususnya yang ada kriteria integriti ini. Sebab kita semua boleh sepakat kalau kita kata kita nak negara kita ni negara yang maju contohnya. Mesti dia mempunyai punya pemimpin yang ada integriti. Kalau kita nak negara kita ni setanding dengan negara lain di sudut ketamadunan, membina tamadun, mestilah kita perlu pada pemimpin yang berintegriti. Kalau kita nak negara kita ni negara yang beri penekanan juga terhadap unsur kebajikan, mesti dia kena ada ciri-ciri utama integriti kepada pemimpin sesebuah negara, sama ada dia pemimpin tertinggi ataupun dia dalam kelompok yang menentukan dasar, yang membuat polisi, yang menjalankan keputusan-keputusan yang baik bagi sesebuah negara. Dan dia juga berkaitan rapat sebenarnya dengan image. Kalau pemimpin tu seorang pemimpin Muslim, dia berkait rapat dengan image Islam yang kita nak bawa. Kalau kita orang Islam, kita mengaku kita seorang Muslim, tetapi kita diberi tugas dan amanah tanggungjawab dalam memimpin satu-satu organisasi dan kementerian dan sesebuah negara, tiba-tiba tidak ada integriti dalam kehidupan kita, dalam muamalat kita, dalam pengurusan negara kita. Jadi dia bukan setakat mencala kepribadian tersebut. Dia beri kesan kepada Islam itu sendiri. Sebab kita ni orang Islam. Jadi kita kena jaga supaya Islam ni nampak indah dalam kehidupan berperibadi dan kehidupan berorganisasi dan bernegara. Itu nak menunjukkan pentingnya integriti dalam politik kenegaraan. Tanpa integriti, kita boleh jangkakan rasuah yang berleluasa. Kita boleh jangkakan, kita panggil kronisma, nepotisma. Negara tidak akan capai matlamat dia. Mana-mana negara termasuk negara kita Malaysia, kalau kita kata nak capai negara maju, tak mungkin boleh capai. Kalau kita dibayangi, dikuasai oleh pemimpin yang tidak ada nilai diri, tidak ada integriti. Dan setiap undang-undang, peraturan yang dibuat terlalu mudah dicabuli, dilanggar oleh pemimpin. Kerana pemimpin tidak ada integriti. Dan kita kena faham peraturan, undang-undang yang dilakukan bukan hanya untuk rakyat. Pemimpin juga kita kena faham. Setiap pemimpin juga adalah warga negara. Dia juga rakyat. Dia kena ikut peraturan tersebut. Kalau dia langgar peraturan, maknanya dia pemimpin yang tidak ada integriti sebenarnya. Jadi ini kesan kalau sesebuah negara dikuasai, ditadbir oleh pemimpin yang tidak ada sifat-sifat yang mulia. Dan dia mencalakan image sesebuah negara. Di peringkat, kalau kita Malaysia contohnya, di peringkat Asia, di peringkat hatta peringkat dunia pun. Dan kita tengok kalau tidak ada integriti dalam kepimpinan sesebuah negara, dia tidak memberi pulangan yang baik sebenarnya kepada rakyat. Rakyat tidak akan dapat menikmati hak asasi dia sebagai seorang rakyat.
Itu nak menunjukkan kepada kita tentang pentingnya integriti dalam pentadbiran sesebuah negara. Amos sebut tadi contohnya negara kita nak menuju negara yang maju. Ialah sekarang ni secara umumnya alhamdulillah Malaysia dengan pembangunan fizikalnya kita tengok boleh bersaing lah. Tetapi mungkin kita nak lebih lagi biar di sudut pembangunan fizikal tu setaraf dengan negara maju. Sebab kita kata kita bersetuju untuk menjadikan Malaysia ni menuju kepada negara maju. Apabila kita mampu mendapat perkhidmatan yang terbaik hasil daripada negara tu negara maju, dalam masa yang sama kita juga nak selain daripada maju di sudut prasarana, tetapi kita kena fikir juga di sudut kos yang berpatutan. Untuk kita buat jalan raya ke, untuk kita buat bangunan pentadbiran ke, kita nak buat universiti ke, kita nak bina apa saja, pembangunan berbentuk fizikal, biarlah lahir daripada pemimpin yang bertanggungjawab. Kos tu sesuai. Tidaklah sepatutnya kos dia 1 juta jadi 7 juta, kos patut 100 juta jadi 200 juta. Jadi itu ada masalah, dia berkaitan dengan integriti. Jadi tak mampu sesebuah negara menuju negara maju kalau dia dipimpin oleh pemimpin yang tiada integriti. Walaupun dalam ucapan dia hampir saban hari, hampir setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bercakap pasal integriti. Tetapi dia sendiri dalam kehidupan harian dia, dalam muamalah dia, dalam pengurusan negara dia, tak menggambarkan dia seorang pemimpin integriti. Contohnya. Yang kedua kita sebut, pentingnya pemimpin sesebuah negara ni ada integriti sebab kita bersepakat kalau kita nak negara kita Malaysia contohnya menuju negara yang bertamadun. Bertamadun ni dia berkait dengan ilmu. Dia berkait dengan kita meletakkan di tempat yang sesuai kepakaran yang ada pada setiap individu dalam semua bidang. Kalau dia ada kepakaran dalam bidang ketenteraan, dia ada kepakaran dalam bidang pengurusan negara, dia ada kepakaran dalam bidang keuangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Jadi kita kena rentas kelompok, kita kena rentas individu. Tidaklah kerana dia ni daripada kepakaran tapi dia daripada kelompok berbeza, maka kita ketepikan. Itu tidak boleh, tak mampu melambatkan usaha sesebuah negara menjadi negara yang maju. Negara yang bertamadun. Negara bertamadun juga dia fokus kepada pembinaan individu itu sendiri. Rakyat yang mempunyai ilmu, dia kena berusaha untuk memberi kos ataupun bajet yang sesuai. Macam mana untuk membina masyarakat yang berilmu. Masyarakat yang dengan ilmu dan kefahaman ia ada jati diri. Walaupun dia seorang petani biasa di kampung yang tidak dikenali oleh kebanyakan rakyat, tetapi dia ada jati diri. Kerana apa? Kerana dia dibantu pembinaan dia oleh sebuah negara yang menuju kepada negara yang bertamadun. Dan semua orang bertanggungjawab sebenarnya untuk membina sebuah negara yang bertamadun. Yang ketiga, kalau kita sebut, kita nak menuju negara kita ni, selain pada maju dan bertamadun, kita nak negara yang ada unsur kebajikan. Jadi setiap rakyat, maknanya dia merasai nikmat kebahagiaan hidup dalam sebuah negara yang selamat, yang aman, yang mempunyai kebebasan untuk bersuara, untuk memilih kerjaya. Dia yakin dengan kemampuan, kepakaran yang ada pada dia. Dan sebenarnya bila sebut kebajikan ni, istilah yang biasa diguna adalah hak kebebasan, hak asasi manusia. Apabila kita bercakap tentang hak kebajikan, hak asasi manusia, sebenarnya Allah Ta'ala lah yang mula-mula sekali. Apabila dia cipta makhluk dan cipta kita, sebenarnya dia bagi hak asasi yang sepenuhnya. Dengan buminya, dengan langitnya, dengan udaranya, dengan airnya, dengan pokok-pokoknya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Dan dipermudahkan kepada kita manusia apabila kita diminta menjadi seorang khalifah. Jadi ini sebenarnya hak asasi. Atas asas itulah apabila kita jadi khalifah, kita jadi pemimpin, mesti ada integriti. Sebab kita nak kembalikan hak ini kepada rakyat.
yang kita sebut kebajikan. Dan apabila kita bagi kebajikan, hak asasi dia berkait dengan pendidikan, dia berkait dengan kesihatan, dia berkait dengan makan minum rakyat, dia berkait dengan tempat tinggal. Jadi ini tanggungjawab sesebuah negara, seseorang pemimpin. Kalau dia tidak ada integriti, tak mungkin dia boleh fikir tentang ni. Dia hanya sebut mungkin boleh, tapi dia tak mampu buat. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada integriti, dia akan bergeluman dengan rasuah, dengan kronisme, dengan nepotisme kita panggil. Dan apabila kita bagi kebajikan kepada rakyat, kita bagi dalam keadaan rakyat ni rasa izzah. Dia rasa mulia diri. Bukan kerana pemberian ni adalah kerana aku seorang pemimpin. Tidak. Itu sikap ataupun perangai Fir'aun. Fir'aun, dia mengaku sehingga ni jadi Tuhan. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Fir'aun ni, cara dia memperbodohkan rakyat. Sehingga dia kata, dialah yang beri rezeki kepada semua rakyat dia. Semua nikmat yang dinikmati oleh rakyat adalah mari daripada dia. Itu makna istighfaf, memperbodohkan rakyat. Jadi apabila kita beri bantuan, contohnya kepada mana-mana rakyat dalam seluruh negara kita, bukan kerana datang daripada kita, tapi itu ada hak asasi yang perlu, yang wajib kita bagi. Itu maksud kebajikan yang kita nak tekankan dan perlu difahami oleh pemimpin yang perlu ada sifat integriti. Jadi sebab itulah kalau tidak ada integriti, dia berkait dengan athiqah, bahasa Arab panggil, dia berkait dengan kepercayaan. Rakyat akan meluat akhirnya, termasuk terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik lah. Kalau kita terlibat secara langsung dalam bidang politik tetapi kita tidak ada integriti, kita lebih kepada macam mana untuk jaga kepentingan diri kita, kelompok kita, kita fikir macam mana dengan kekuasaan yang ada pada kita, kita fikir macam mana nak hidup dengan gaya mewah. Jadi rakyat akan terpinggir. Akhir sekali, rakyat di zaman sekarang tidak sama dengan rakyat 30-an dulu, tahun 60-an, tahun 70-an. Pada masa tu di sudut ilmu, di sudut teknologi. Sekarang ni hampir semua rakyat dia mudah ikuti perkembangan semasa hanya dengan jari je. Dia melalui internet, melalui teknologi moden. Jadi kalaulah sesebuah negara dikuasai, dipenuhi oleh pemimpin yang tiada integriti, jadi akhirnya rakyat akan meluat. Rakyat akan marah. Jadi akhir sekali rasuah kroni akan berterusan dan rakyat tidak fikir kecuali tentang diri dia saja. Kalau macam tu tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada keamanan semua sekali. Jadi itu yang perlu kita fikir, betapa pentingnya integriti dalam sesebuah negara. Alhamdulillah Ustaz, satu kupasan yang sangat panjang, menarik. Tadi saya kalau boleh jadi payah sikit nak berhenti. Jadi apa yang Ustaz sebut tadi sangat menarik. Pemimpin yang berintegriti ni bukan sekadar pemimpin yang menjaja ke sana kemari, bawa perkataan integriti dalam ucapannya, integriti hari-hari cakap pasal soal integriti, tetapi integriti mestilah ditunjukkan melalui tindakan dan sebagainya. Jadi Ustaz, kita kalau kita banyak lagi persoalan yang kita nak ajukan pada Ustaz ini soalan ketiga ini adalah sedikit kontroversi Ustaz. Jadi kita nak tanya pandangan Ustaz lah. Pada pandangan Ustaz, adakah negara Malaysia yang kita cintai ini, yang kita sayangi ini, berdepan dengan masalah integriti, khususnya di aspek kepimpinan politik? Dan jika ya, apakah contoh yang Ustaz boleh tampilkan, yang Ustaz boleh bawakan sebagai untuk mendukung pandangan Ustaz ini? Silakan Ustaz. Ialah kalau kita tengok dalam kerangka yang lebih luas, hampir seluruh dunia sebenarnya berdepan dengan isu integriti. Dan kita tengok hampir seluruh dunia bergelut macam mana nak jadikan negara ni diwarisi, negara ini dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul bertanggungjawab.
yang berintegriti yang kita kupas sebentar tadi. Kita bagi contoh mudah. Kalau contohnya lantikan lah. Lantikan mana-mana pemimpin ataupun pegawai kerajaan. Kalau kita ada kriteria dia, tiba-tiba dalam pemilihan tidak berpandu pada kriteria, tapi lebih kepada kerana ada kenalan, kerana kita panggil kabel, mana itu sebagai contoh mudah lah. Ataupun dalam sesebuah negara tu, kalau sekiranya agak kerap, agak ramai yang ditangkap kerana isu rasuah, kerana isu jenayah, kerana isu ketirisan dalam satu-satu kementerian ataupun agensi kerajaan, mana itu sebagai contoh mudah negara tersebut berdepan dengan integriti. Dan kalau kita tengok secara umum pun di sudut indeks persepsi rasuah, kita rasa CPIA, maknanya kita ni masih berada di tahap yang tinggi. Sebelum ni pernah mencecah negara yang ke-88, sekarang ni turun kepada 51. Ya, lebih baik, tapi maknanya isu rasuah dan dia berkait rapat dengan integriti itu masih kita panggil mendominasi dalam pentadbiran. Itu yang perlu kita beri perhatian. Sebab itulah apabila kita sebut contohnya, pemimpin dia sebut isu perpaduan contohlah, untuk membina sebuah negara yang baik, contoh perlu kepada perpaduan. Contohnya, perpaduan ni Islam sendiri pun menganjur perpaduan. Semuanya mesti, contohnya wa'tasimu bihablillah. Ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Itu unsur-unsur perpaduan. Jadi apabila kita sebut perpaduan contohnya, dia mesti kita kena rentas kelompok kita. Mesti rentas kumpulan kita. Sama ada kita panggil NGO, sama ada kita panggil politik contohnya. Apabila perpaduan, sama-sama bertanggungjawab untuk membina sesebuah negara, maknanya kita kena beri hak sebenarnya kepada setiap pemimpin yang mewakili setiap NGO ataupun parti-parti politik, sama ada dia daripada pembangkang ataupun kerajaan, tetapi yang kita sepakat adalah di sudut integriti tadi. Itu penting sebenarnya. Termasuk di negara kita lah. Kita sekarang ni, kita dari satu sudut kita kena menerima hakikat lah. Negara kita masih lagi berdepan dengan isu ini, dan sebenarnya kita mempunyai tanggungjawab. Semua orang bertanggungjawab. Sama ada yang terlibat dengan parti politik sendiri, pegawai-pegawai kerajaan di setiap kementerian dan agensi, NGO, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, mesti berperanan sebenarnya untuk sama-sama menyumbang supaya negara kita ini bebas daripada rasuah, daripada ketirisan, dan kita berusaha untuk membentuk, melahirkan pemimpin yang punya integriti. Ya. Sila moderator kalau nak tambah. Jadi kita harap semua kita lah, sebagaimana disebut tadi, kita cakna terhadap integriti, dan sebenarnya integriti termasuk dalam bab ibadat juga, dalam kerangka makna yang luas, dan kita boleh
menyumbang sebenarnya mengikut kemampuan kita masing-masing, sama ada dalam bidang politik, sama ada dalam bidang pendidikan, sama ada dalam bidang kewangan, semua mempunyai tanggungjawab. Dan kita tak nak sampai ke peringkat sebagaimana disebut tadi, rakyat akhirnya boleh meluat dengan gelagat sebahagian daripada pemimpin-pemimpin politik yang lebih mengutamakan gaya hidup mewah. Jadi kalau kita perhati, kalaulah dia hidup gaya mewah, macam mana dia nak bercakap tentang integriti? Kalau sekiranya dalam dia punya akaun dia sampai ada beratus-ratus juta, bahkan mungkin di kalangan pemimpin politik kalau ada siapa berbilion, dari mana duit ni ambil? Jadi kalau dia bercakap tentang integriti, dan dalam akaun dia mempunyai sampai ratusan juta, dan kita tengok gaya hidup pemimpin yang tiada integriti sebenarnya hidup gaya mewah, jadi masa mana dia nak fikir tentang hak rakyat? Tak mungkin dia boleh fikir tentang hak rakyat kalau dia hidup gaya mewah. Okey, baik Ustaz. Kita nak teruskan kepada persoalan kita yang seterusnya. Jadi Ustaz, tadi kita dah dengar penjelasan Ustaz berkenaan dengan contoh-contoh yang negara Malaysia sebenarnya dalam keadaan ketidakstabilan politik, iklim politik yang masih tidak menentu. Jadi sekarang ni kita tak tanya Ustaz, apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan masalah negara kita dihimpit dengan masalah integriti, dan mungkin Ustaz juga boleh bawakan solusi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang perlu dimainkan oleh masyarakat, kerajaan juga negara bagi mengekang atau mengatasi masalah integriti ini. Silakan Ustaz. Dia mungkin asasnya nisbah kita sebagai seorang Muslim, dia kena kembali kepada asas kita, al-fahmus sahih lil Islam, kefahaman yang benar, yang betul tentang Islam itu sendiri. Jadi kalau kita boleh memahami Islam sebagaimana diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita biasa sebut, anak-anak muda sebut, Islam ni merupakan sistem hidup yang mengurus tadbir kehidupan kita dalam segenap aspek bidang kehidupan kita, sama ada berkait dengan peribadi kita secara individu ataupun apabila kita kembang kehidupan kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara, sebenarnya semua dipandu oleh Islam, dipandu oleh Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan panduan yang kita boleh ambil daripada sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sebut contohnya membina politik yang berakhlak, membina politik nilai, ataupun sebahagian orang sebut membina politik yang berjiwa besar. Seorang pemimpin, terutamanya yang terlibat dengan kepimpinan negara, dia perlu sebenarnya pemimpin yang berjiwa besar. Kita panggil akhlak al-kibar, mempunyai akhlak-akhlak yang sesuai dengan watak dia, kedudukan dia sebagai seorang pemimpin. Kita bercakap nak bina kepimpinan ni, nak bina rijal. Kalau dalam Quran ada sebut rijal, kita bukan nak bina rujail. Kalau rujail ni, dia fikir tentang benda yang remeh-temeh, fikir tentang kehidupan peribadi dan kelompok dia sahaja. Rujail ni maknanya dia fikir tentang macam mana nak hidup atas dunia ni dengan gaya mewah. Rujail ni adalah pemimpin yang tidak fikir tentang rakyat sebenarnya. Hanya kata-kata omongan kosong sahaja. Tapi kita nak bina rijal. Rijal maknanya pemimpin yang berjiwa besar.
pemimpin yang ada asyuur al-azimah, dalaman jiwa yang hebat, yang fikir tentang masalah ummah sebenarnya, dan dia tonjolkan dalam ucapan dia, dalam kehidupan harian dia. Apabila diberi tugas, pemimpin yang berjiwa besar ni adalah pemimpin yang bercita-cita mulia. Ertinya kalaulah dia seorang pemimpin bagi sebuah negara, dia memang fikir macam mana dengan pemikiran dia, tindak tanduk dia, perancangan dia untuk sama-sama membangunkan negara dia jadi negara yang maju. Macam mana dia fikir untuk jadikan negara dia negara yang bertamadun dan berkebajikan. Ini cita-cita tinggi yang ada pada seorang pemimpin yang berjiwa besar. Yang sebenarnya pemimpin berjiwa besar juga adalah pemimpin yang sanggup berkorban sebenarnya. Dan kalau kita perhati sebenarnya, berkorban ni tidak sampai ke peringkat pemimpin itu hidup susah sebenarnya. Kalau kita perhati pemimpin sesebuah negara, termasuk negara kita, kalau dia betul-betul berjiwa besar, ada integriti, walaupun dia berdepan dengan sedikit kesusahan kerana terpaksa fikir hal rakyat berbanding dengan diri dan keluarga, tetapi sebenarnya dia tetap disanjung oleh rakyat. Tetap dengan peruntukan-peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, tetap walaupun dia tidak ambil rasuah, walaupun sedikit pun tetap dia akan boleh hidup dalam keadaan aman dan keadaan selesa sebenarnya. Itu yang kita nak, pemimpin yang berjiwa besar, yang sanggup berkorban. Dan pemimpin yang berjiwa besar juga adalah pemimpin yang mempunyai pemikiran terbuka. Tidaklah apabila kita ditegur, maka kita melenting, kita akan ambil tindakan untuk mematikan, memusnahkan pemimpin lain yang menegur sikap kita ataupun beri pandangan yang tidak kena dengan cara kita fikir. Itu bukan pemimpin yang berjiwa besar. Pemimpin yang berjiwa besar juga ialah pemimpin yang kita panggil tidak makan dek pujian lah. Maknanya tidak mudah menerima daripada orang yang mengampu. Pemimpin-pemimpin lain yang mengampu kita, itu bukan pemimpin yang berjiwa besar lah. Dan pemimpin yang berjiwa besar juga adalah pemimpin yang ada unsur pemaaf, yang tidak ada dendam. Pemaaf yang kita boleh tengok dalam kehidupan harian dia. Kadang-kadang pemimpin ni dia ada dendam yang tersendiri. Kesumak puluhan tahun dia tak boleh nak memaafkan seseorang yang tidak senada sejiwa dengan dia. Walaupun dia sebut mungkin dia bukan pendendam, tapi hakikatnya boleh nampak melalui ucapan dia, melalui perbuatan dia. Ini bukan pemimpin yang berjiwa besar. Pemimpin yang berjiwa besar juga, dia rasa setiap orang ni ada peranan. Dan setiap orang ni walaupun hebat, dia ada tempoh dia. Dia ada hak dia. Sampai satu tahap, dia kena buka ruang kepada kepimpinan lain. Sebab setiap orang ada cara tersendiri. Walaupun kita bersepakat di sudut integriti, di sudut kriteria tadi, tapi untuk capai dalam pengurusan sesebuah negara, mungkin dia ada pendekatan tersendiri. Jadi pemimpin yang berjiwa besar sebenarnya pemimpin yang ada jiwa pemaaf. Ini yang perlu ada pada kita sebenarnya. Dan sebenarnya kita perlu kepada keterlibatan daripada semua pihak sebenarnya. Dalam mengurus sesebuah negara ni, kita tidaklah serah sepenuhnya kepada pemimpin politik sahaja menentukan hala tuju negara. Sebenarnya semua orang mempunyai peranan, termasuk ahli-ahli akademik sebenarnya. Dia kena bagi sama ada dia terlibat secara langsung dalam politik sebuah negara, dalam mana-mana parti politik yang dia yakini, ataupun dia tidak terlibat, dia sebagai ahli akademik mana-mana universiti, tetapi penting bagi dia sentiasa memberi pandangan tentang kepentingan pemimpin sebuah negara ni ada integriti, tentang bahaya rasuah. Ini tanggungjawab masyarakat, tidak hanya kepada pemimpin politik, termasuk juga tanggungjawab daripada ahli akademik. Dan apabila dia sebut beri pandangan tentang politik, tidaklah dia perlu terbabit dengan politik kotor kita panggil. Politik kotor ni politik yang tidak ada akhlak, politik yang menghukum,
politik melabel, politik mengkafirkan, politik yang tidak ada integriti tadi. Jadi kita tak nak sebagaimana yang digambarkan oleh Said Nursi contohnya. Dia kata a'udzubillah minasyaitan wasiyasah. Aku berlindung daripada syaitan dan daripada kejahatan politik. Adakah Said Nursi tidak merasai bahawasanya politik sebahagian daripada Islam? Tak. Dia lebih faham daripada kita. Tapi yang dia bermaksud politik ni politik kotor. Politik yang sentimen agama contohnya. Menggunakan agama untuk mengkafirkan orang, untuk memulaukan orang. Guna agama untuk mencarut, menggunakan kalimah-kalimah bahasa-bahasa kasar. Yang kita tengok kadang-kadang keluar daripada orang yang ada ilmu agama. Itu yang kita hairan, itu yang kita pelik. Sepatutnya kalaulah orang agama, orang alim tentang Quran, tentang hadis ni, kita kena tunjuk contoh yang terbaik, termasuk di sudut akhlak. Ini kita sebut betapa keterlibatan selain daripada ahli politik, ahli akademik juga penting untuk menjelaskan Islam yang sebenar, menjelaskan integriti kepentingannya kepada pengurusan, khususnya pengurusan sesebuah negara. Jadi itu penting dalam perbincangan kita lah, persoalan yang ditimbulkan. Ya. Ada ke bukan sini dididik. Ya, asasnya sebagaimana kita sebut tadilah, pemimpin yang soleh, yang berintegriti ini, dia rentas bangsa. Hatta sebenarnya kalau dia daripada seorang non-Muslim, tetapi dia mempunyai ilmu, mempunyai kepakaran, mana tidak salah sebenarnya kita sertai sama mereka ini untuk sama-sama membangunkan negara. Tidak bermaksud maknanya kita beri peluang sampai dia yang menguruskan negara ini, tidak. Dan kita rasa di negara kita Malaysia ni, non-Muslim pun dia faham itu. Sebab tu dia boleh menerima perlembagaan. Dia boleh menerima sebenarnya Islam sebagai agama resmi ataupun agama persekutuan bagi negara kita. Non-Muslim juga boleh menerima tentang kedaulatan raja ni, raja-raja. Dan kita tengok dalam sehari dua ni macam mana pentingnya peranan raja berperlembagaan ni. Maknanya mereka juga boleh menyumbang kepada kestabilan politik, keamanan, keselamatan, ekonomi sesebuah negara. Jadi tidak salah sekiranya non-Muslim yang mempunyai kepakaran, dia ada kekuatan tersendiri, berpegang pada prinsip, maknanya kita ambil dia dalam satu kelompok. Kalau kita sebuah negara, dalam sebuah kerajaan, dalam kementerian, ada kementerian-kementerian tertentu yang sekiranya mereka ni mempunyai kepakaran, tidak ada masalah. Tetapi secara umumnya kita terima bahawasanya Islam mesti kita daulatkan, kepimpinan teras utama mesti daripada kalangan seorang Muslim. Tetapi yang pentingnya Muslim yang berintegriti. Sebab itulah sejarah dulu zaman Sayyidina Umar sendiri pun ada disebut kadang-kadang di zaman dia pun kadang-kadang dia berdepan dengan kesukaran untuk memilih pemimpin yang mempunyai dua-dua acuan ini. Yang ada integriti, maknanya yang ada kekuatan, kepakaran di sudut ilmu, di sudut kepakaran dalam bidang pengurusan bagi sesebuah agensi, sesebuah negara, dan di sudut amanah ni. Jadi kalau kita contohnya terpaksa kita nak cari sebuah pemimpin, seseorang pemimpin yang mempunyai dua kriteria utama ni, dia hanya ada salah satu. Kita nak teruskan kita boleh tengok kepada situasi. Kalaulah
pemimpin tu dia ada integriti di sudut kekuatan, tapi dia kurang di sudut amanah, maknanya dia mesti dibantu oleh kelompok orang terdekat yang mampu untuk mengawal pergerakan pemimpin tersebut. Wallahu a'lam. Sila moderator kalau nak tambah. Amor habis modal dah. Ya. Ya. Quwwah dan al-amin, dua ciri perlu pemimpin. Jika tidak ada kedua-dua ciri tersebut pada pemimpin yang nak dipilih, ciri mana yang lebih penting diutamakan untuk buat pilihan sebagai seorang pemimpin? Ambo dah sebut tadi, terbaiknya biar ada dua kriteria lah. Kalau salah satu, kita tengok pada situasi, sebagaimana pandangan Imam Ahmad. Tengok pada situasi sesebuah negara tu. Kalau pada masa tu negara ni ada ancaman di sudut keselamatan contohnya, maknanya kita kena bagi pemimpin yang ada kekuatan di sudut kita nak pemikiran ketenteraan. Kalau negara tu berdepan dengan isu keuangan contohnya, ekonomi, sebagaimana sekarang ni ekonomi kesan daripada COVID, seluruh dunia sebenarnya, kesan daripada sebuah negara tu lama sangat diperintah oleh mereka yang tidak ada integriti, berlaku rasuah yang berleluasa sehingga dipanggil istilah kleptokrasi. Maknanya bukan setakat orang kampung yang curi selipar di masjid, bukan setakat orang kampung yang curi duit di masjid, bahkan pemimpin negara, bagi negara yang kleptokrasi sebenarnya, pemimpin negara sendiri curi duit negara. Jadi ini perlu kepada pemimpin yang mempunyai kekuatan tadi, al-quwwah, di sudut kepakaran, di sudut keadilan, di sudut ketegasan, khususnya kemampuan dia untuk melonjakkan ekonomi sesebuah negara termasuk negara kita Malaysia. Tapi yang pentingnya, kalau dia hanya ada satu kekuatan tadi, dia mesti dikelilingi oleh para penasihat. Ini penting. Penasihat yang jaga di sudut amanah tadi, di sudut kejujuran tadi. Itu penting. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita ada soalan daripada penonton. Soalan yang ditanyakan tadi ialah sekiranya pada pemimpin tersebut tidak ada kedua-dua ciri, al-quwwah juga amanah tadi, amin tadi. Ustaz sebut tadi al-quwwah dengan amin. Tapi bagaimana kalau pada pemimpin tersebut tidak ada kedua-dua ciri tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Secara mudahnya masa pilihan raya tolaklah. Tolaklah. kita negara apa dia, demokrasi demokrasi berparlimen, maknanya 5 tahun sekali kita diberi peluang. Rakyat ni adalah raja pada masa tu. Sebab itulah dari satu sudut sebenarnya sama ada rakyat warga negara kita ni terlibat secara langsung dengan politik ataupun tidak terlibat, tetapi cakna ambil perhatian terhadap bidang politik ni, hatta walaupun rakyat biasa, rakyat biasa yang tak nak terlibat dengan politik, yang tak nak tak ambil pedulilah hal politik, tetapi paling kurang 5 tahun sekali dia tunai tanggungjawab. Ini penting. Jadi apabila tunai tanggungjawab, paling kurang dia pilih pemimpin yang mewakili kawasan dia, sama ada DUN ataupun parlimen. Jadi kalau semua majoriti tinggi rakyat kita peka dengan isu semasa, sebab dia sebenarnya berkaitan rapat kesusahan, penderitaan, kepayahan ni, sama ada dalam bidang pekerjaan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dia berkait rapat dengan kuasa, berkaitan rapat dengan politik. Jadi sebab itulah paling kurang 5 tahun sekali kita tunai tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita pilih pemimpin yang betul-betul boleh mewakili kita, pemimpin yang ada sifat akhlak yang mulia, yang berintegriti. Kalau majoriti rakyat tak nak peduli, sebenarnya kita akan menanggung akibat tersebut. Akibatnya hidup susah, pekerjaan tiada, pemimpin tertentu je yang mengauk harta kekayaan negara, hidup gaya mewah semua sekali.
Ini penting. Jadi Ustaz, kita ada soalan terakhir. Pernah dengar ungkapan corrupt leader are from corrupted society. Sejauh manakah kebenaran ungkapan ini untuk mengambil kira situasi politik di Malaysia sendiri yang ada sentimen politik wang? Rakyat ditabur duit, janji dan manifesto kosong yang hanya ditulis dalam keratan akhbar dan piagam parti tanpa usaha untuk dilaksanakan sepenuhnya. Adakah langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah dengan mendidik masyarakat untuk lebih berintegriti, seterusnya memilih pemimpin yang lebih berintegriti? Jadi soalan ini tanya kepada Ahmad Abidi. Apa komen Ustaz? Silakan. Ya, sebagaimana kita sebut tadi, antara sifat utama dalam integriti ni, huraian dia, dia mesti ada akhlak yang mulia, berjiwa besar. Maknanya antaranya dia tunai janji. Jadi tunai janji ni bukan setakat janji kita dengan kawan kita. Dia luas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik bernegara. Kalau kita berjanji dalam pilihan raya contohnya, manifesto, sama ada pembangkang, sama ada kerajaan, mana-mana parti politik, manifesto ni penting. Sebab apabila manifesto, dia nak cerita kepada rakyat untuk rakyat memilih apa yang kemampuan yang ada pada satu-satu parti politik ataupun gabungan parti-parti politik tertentu untuk dia laksanakan kalau diberi mandat oleh rakyat. Ertinya tunai janji termasuk tunai manifesto. Kalau kita janji juga, janji contohnya kepimpinan, dalam isu kepimpinan. Dalam tempoh tertentu kita nak pegang satu jawatan, apabila sampai masanya kita akan serah kepada orang yang kita janji. Ini juga termasuk dalam akhlak, dalam integriti, tunai janji dalam segenap bidang termasuk janji-janji politik kita. Jadi kalau kita tidak tunai janji, mana kita bukan pemimpin yang berintegriti. Kita pemimpin yang boleh menimbulkan meluak rakyat, kemarahan rakyat kepada politik sesebuah negara. Jadi Ustaz, masalah yang berlaku ialah pilihan raya berlaku 5 tahun sekali. Kadang-kadang pemimpin turun padang pun 5 tahun sekali. Jadi dijanjikan dengan macam-macam janji dan juga harapan. Akhirnya bila menang, terus tinggalkan rakyat dalam keadaan susah dan membebankan. Jadi Ustaz, kita ada satu soalan yang terakhir. Kita akan tamat pada jam 12 tengah hari. Jadi kita nak tanya mungkin soalan terakhir kepada Ustaz. Ini berdasarkan data pesalah rasuah dari laman web SPRM, mendapati bahawa majoriti pesalah rasuah terdiri daripada orang Melayu Islam. Jadi pada pandangan Ustaz, sepatutnya Islam, orang Muslim sepatutnya tidak rasuah. Tetapi realitinya yang kita melihat daripada data yang dipaparkan dalam laman web SPRM mendapati bahawa pesalah rasuah itu sendiri adalah terdiri daripada orang Melayu Islam. Jadi pada pandangan Ustaz, kenapakah senario seperti ini boleh berlaku? Silakan Ustaz. Mungkin ramai pemimpin yang berfikiran macam Robin Hood mencuri harta negara, mencuri harta orang, kemudian nak bagi kebajikan. Dia tak boleh. Pemikiran tu adalah pemikiran kolok. Itu sesuai zaman 60-an 70-an. Pemimpin sekarang ni adalah pemimpin yang betul-betul berintegriti. Mungkin ada faktor-faktor tertentu. Contohnya pemimpin yang ada sifat-sifat negatif macamnya, contohnya tamak lah. Tamak ini masalah besar. Nafsu yang dia tak boleh nak kawal. Sebab tu Islam ni dari satu sudut dia mementingkan kebersihan, kesucian an-nafs, jiwa kita. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafs kita ni kena bersih semua. Sebagaimana pakaian kita bersih, sebagaimana kenderaan kita bersih, sebagaimana pemakanan kita pun kita nak bersih. Ada khasiat orang Islam lagilah kena ada unsur halal. Jadi hati kita juga perlu bersih. Kalau pemimpin yang tidak bersih, maknanya dia ada sifat tamak, termasuk daripada kalangan orang Islam. Kalau kita kata
keterlibatan rasuah daripada kalangan non-Muslim, mungkin kita tak pelik. Padahal sebab dia tak ada dosa pahala. Dia tak fikir masalah syurga neraka. Betul. Tapi kita orang Islam ni, yang mengaku orang Islam, dalam Islam diajar ibadat ni, kehidupan kita yang kita sebut Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala ni dia pemilik hari agama dia panggil. Hari pembalasan tu dipanggil hari agama. Apa dia ad-din ni? Yang kita sebut ad-din, inna ad-dina indallah al-Islam. Artinya kita kena faham ad-din, Islam yang kita pegang ni, Islam dunia sampai ke akhirat. Dia rentas dunia sampai ke akhirat. Jadi akhirat ni apa tujuan? Akhirat ni tujuannya untuk menunjukkan antaranya sifat adil Allah Ta'ala seadil-adilnya. Sebab itulah ayat Quran sebut wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dalam integriti antaranya sifat-sifat huraian dia antaranya as-sidq, kita benar. Kalau kita kata kita pemimpin yang nak cakna pada rakyat, kena benar di sudut ucapan dia dan tingkah laku kita. Itu as-sidq. Yang kedua al-adl. Adl kita diminta termasuk pemimpin kena lakukan seadil-adil mungkin. Tetapi mungkin kita tidak mampu untuk kita panggil sepenuhnya 100% adil. Baik, kita kena yakin juga, terutamanya orang yang dizalimi semasa hidup atas dunia ni, dia akan mendapat pembelaan yang seadilnya di akhirat kelak, iaitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin perlu ada integriti, termasuk al-quwah di sudut keadilan, di sudut kebenaran, di sudut keberanian dia untuk berdepan dengan risiko apabila dia fikir macam mana untuk memajukan negara dia, untuk memberi kebaikan kepada rakyat dia. Itu yang pertama, asasnya di sudut sifat tamak. Yang kedua mungkin kerana sistem. Sistem bagi sesebuah negara, sistem bagi satu-satu kementerian ataupun agensi yang agak longgar. Yang menyebabkan budi bicara kuasa yang ada pada ketua tu agak tinggi. Mana budi bicara? Maknanya contohnya mana-mana projek. Luluh tu kadang-kadang budi bicara ketua. Jadi apabila individu tertentu sahaja yang tidak melibatkan kelompok yang sepatutnya menentukan satu-satu keputusan, itu menyebabkan terlalu mudah berlaku ketirisan, berlaku rasuah contohnya. Sebab itulah akhirnya kita boleh bersepakat kalau kita nak lahirkan pemimpin yang berintegriti, ada nilai-nilai yang kita sepakat. Contohnya yang kita sebut amanah, semua orang boleh sepakat mana sifat ini penting bagi seorang pemimpin, dan pelaksanaannya mesti orang yang berjiwa besar, pemimpin yang berjiwa besar. Kebijaksanaan, ini penting. Bercakap benar contohnya, benar dalam kehidupan dia, benar dalam ucapan dia. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bersyukur sebenarnya, salah satu sikap yang penting. Sebagaimana Amor sebut tadi, pemimpin ni apabila dia berada di kedudukan yang tinggi, dia susah setara mana pun sebenarnya dia senang. Kalau dia laksana betul-betul arahan Allah SWT, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sesebuah negara, dia tetap akan disanjung. Dia tetap akan mendapat menikmati. Bahkan sebenarnya bagi Amor secara peribadi, kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kita, kerajaan Malaysia ni kepada pemimpin ni kadang-kadang terlalu tinggi. Menyebabkan orang tomok, orang bubuk. Sebab apa orang pakat nak jadi pemimpin politik? Sebab apa? Kemudahan yang ada. Apabila jadi pemimpin politik tinggi, mudah untuk dia kaut harta kekayaan negara untuk kepentingan dia. Jadi terlebih, sepatutnya kita kena hadkan. Dahlah gaji tinggi, kemudahan pula tinggi. Kalau kemudahan tu untuk kesihatan, tak apalah sebab semua orang tak nak pada sakit. Tapi kalau kemudahan tempat tinggal, kenderaan, contohnya tinggal di tinggal di hotel yang mewah. Sepatutnya seorang menteri ni kita kena tengoklah. Kalau dia terlalu tinggi sangat diberi kemudahan, jadi habis duit negara. Begitu juga kalau bilangnya terlalu ramai. Kalau sebuah negara siapa ke 90 orang, contohlah. Maknanya setiap bulan negara terpaksa habis lebih kurang 100 juta contohnya untuk bayar gaji kelompok tertentu sahaja. Apa kata kalau kita fikir tentang integriti, kita kecilkan bilangan mereka yang bertanggungjawab dalam kepimpinan negara ni, jadi lebihan duit negara tu kita fikir boleh diagih kepada rakyat. Dan akhir sekali kita kena ada rasa tanggungjawab sebenarnya.
Kalaulah pemimpin yang paling kecil, kita sendiri, kita individu ni, kita berdepan dengan tanggungjawab kita depan Allah Ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Di akhirat kelak seolah kita diminta oleh Allah Ta'ala berhenti. Di akhirat kelak berdepan dengan mahkamah Allah SWT sebab kita akan dipertanggungjawab. Itu kalau kita hidup seorang. Kita tak kahwin contohnya, kita tidak ada anak, kita ada tanggungjawab lain, kita tentang diri kita je. Itu pun akan disoal oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau pemimpin sebuah negara. Jadi kalau dia fikir tentang tanggungjawab, mana dia fikir orang Islam ni tentang dosa pahala, tentang akhirnya syurga neraka, insya-Allah sebenarnya mana-mana negara pun dengan mudah laluan dia untuk menuju negara maju, negara bertamadun dan berkebajikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas jawapan yang sangat tuntas, yang bernas. Yang kita dengar tadi, kita dah bersiaran sekitar 1 jam 10 minit. Alhamdulillah, banyak kupasan-kupasan ilmu dan juga input yang kita dapat daripada Ustaz hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Cuma sama-sama. Sebagai kesimpulannya, diharapkan perkongsian kita berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kepimpinan soleh, berintegriti dari aspek politik dapat menjadikan kita sebagai panduan kepada kita membuat pilihan khususnya dalam pada kehidupan kita ataupun pada pilihan raya akan datang untuk menentukan pimpinan yang bakal memajukan negara kita dan juga memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Jadi sekadar ini saja program Bicara Ummah siri yang pertama. InsyaAllah kita akan teruskan lagi program Bicara Ummah ini secara bulanan. InsyaAllah kita akan tampilkan tokoh kita iaitu Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ni Omar insyaAllah pada bulan depan. Teruskan bersama kami. InsyaAllah kami akan war-warkan berkenaan dengan next program kita. Dan terdapat saya difahamkan ada persoalan yang yang tak sempat kita ajukan kepada Ustaz. InsyaAllah kita akan jawab melalui Facebook page kita iaitu Pioneer Global Resources and Development Sam Berhad. Jadi tuan-tuan puan-puan bolehlah like dan juga share page ini supaya lebih ramai yang akan mengikuti program kita pada sesi akan datang. Jadi sekadar itu saja, bertemu kita lagi dalam program siri 2 pada bulan hadapan. Akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang berada di seluruh Malaysia yang mengikuti program kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada tim media yang bertukus lumus demi menjayakan siaran kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Jadi saya sudahi program Bicara Ummah siri pertama kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.